وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi muzakarah kita Nuruz Zalam karangan Syekh Nawawi Banten Al-Makki rahimahullah, syarah bagi Manzumatil Aqidatil Awam, Manzumati Aqidatil Awami, karangan bagi Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Maka setelah mana selesailah oleh nazim memulakan nazam dia dengan bismillah, abda'u bismillah, dan selesai juga oleh syarah mensyarahkan sedikit pada kita tentang hal-hal yang berhubung kait dengan bismillah. Hari ininya masuk pula oleh nazim pada mendatangkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dianya summah, kemudian as-salatu bermula rahmat, wassalamu dan sejahtera tu sarmadan. Sarmada hal keadaan di minta selama-lamanya rahmat dan sejahtera tu minta turun alan nabiyyi di atas nabi. Nabi ni sifat bagi nabi khairi, ialah yang sebaik-baik man mereka qad wahada sungguhnya tu wahada benar-benar mengesalah akan Allah Ta'ala. Orang yang sesungguh-sungguh, yang benar-benar ngoti-ngoti mengesakan Allah Ta'ala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebaik-baik mereka yang benar-benar sungguhnya mengesakan Allah Ta'ala. Dah. Jadi syarah dia tu nanti kita baca bawah tu lah. Tak payah syarah lagi lah. Wa alihi, dan minta juga rahmat dan sejahtera tu turun di atas keluarganya, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu wa alihi wa alin nabi. Minta juga turun orang panggil rahmat dan sejahtera tu di atas keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Wa man tabi',
dan mereka yang mengikut sabila akan jalan dinil haqqi, jalan agama yang sebenar, ghaira mubtadi', lain daripada orang yang mereka-rekakan ahlul bid'ah. Itu artinya orang yang mendakwa saja ikut akan Nabi. Mereka mengaku kata mereka lah hak jalan yang sebenar, tapi hakikatnya mereka tu ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Tidak ditermasukkan pada rahmat dan sejahtera Allah Subhanahu wa taala. Habis situ. Faqala syarihu, berkata oleh syarih Syekh Nawawi Banten. Ai itu harfu tafsiriyah lah tu, bukan minta ai ke apa dak dari sini. Ai itu makna harfu tafsiriyah, nak tafsir lah. Ai rahmatullahi, bermula rahmat Allah taala. Rahmat mana? Al-makrunatu bit-ta'zimi. Sifat bagi rahmat yang disertakan dengan membesar, mengagung. Ini nak tafsir makna selawat lah. Itu artinya nak tafsir as-salatu. Bermula selawat. Selawat ni ialah rahmat daripada Allah. Rahmat mana? Rahmat al-makrunatu yang disertakan bit-ta'zimi dengan membesarkan, memuliakan, mengagungkan. Dah. Jadi rahmat dengan nikmat ni dia dah perkataan yang muradif dia kata. Perkataan yang taraduf juga. Iaitu makhtalafa lafzuhu wattahada maknahu. Maknanya perkataan yang berbeza pada sebutan tetapi sama pada makna. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Artinya apa rahmat tu? Nikmat tu itu pemberian Allah Taala. Tu Allah Taala beri, i'ta Allah, makna Allah Taala berikan pemberian dia. An'amallah, Allah Taala beri nikmat dia. Beri anugerah dia, karunia dia. Itu dia panggil nikmat. Tapi kalau orang panggil untuk kita nasihat biasa ni serta dengan ampun dosa. Tu al-makrunatu bi al-makrunatu bi dia yang disertakan dengan maghfirah. Itu lah. Tu. Mana rahmat Allah Ta'ala juga. Rahmatullah juga. Tapi al-makrunatu bi maghfirah. Itu dia panggil nikmat untuk manusia biasa apa kita ni. Tu for kita ni minta nikmat dengan Allah Ta'ala. Apa makna kita minta nikmat dengan Allah Ta'ala? Artinya kita minta Allah Ta'ala berikan pemberian dia disertakan dengan apa dosa. Gitu dah. Maknanya kalau kita minta apa dengan Allah Ta'ala tu, minta nikmat. Jangan minta mata. Jangan minta mata benda. Contoh kita kata nak kaya kat, kita minta ya Allah nak duit, nak duit. Nyawi kau kita juta-juta tu gak. Lupa diri lah kitanya. Tak tahu sumbah halal ke haram yang betul dia kaya. Tak ambuh itu. Itu orang tak panggil nikmat, itu dia panggil niqmah. Ya asal nikmat ni tiap-tiap benda hak dapat memberi manfaat lah. Tak ada kira lah benda tu halal ke atau haram. Itu orang panggil nikmat di sisi ahli sunnah wal jamaah ya. Asal kata pemberian Allah Ta'ala imma halal wa imma haram, itu dipanggil nikmat. Tu. Kalau tak silapnya Mu'tazilah tak. Dia hanya benda halal saja dia panggil nikmat. Hal lain pada tu dia tak panggil nikmat lah. Apa benda Allah Alam kita tengok balik lagi tak lain susah ada duk bahas benda tu. Tapi kalau kita kira ya di sisi ahli sunnah wal jamaah, tiap-tiap pemberian Allah Ta'ala imma halal imma haram, semua tu dia panggil nikmat. Tetapinya ulama dia memperbezakan lagi antara yang halal dengan yang haram tu. Yang halal tu benar-benar dipanggil nikmat, yang haram tu dipanggil niqmah. Nikmah. Atau tak nanti ke haram, benda tu halal tapi menjerat diri kita. Orang panggil apa? Tu. Usaha dengan halal dah. Tapi zakat tak keluar. Pedekuk hangit, bakhil, tak say, nak infak, nak wakaf, nak sedekah, amal jariah. Tu orang panggil jadi kena tipu daya, maghrur, jadi tipu daya. Itu pun dipanggil niqmah juga. Bukan nikmat dak. Ada sini. Tu gitulah.
Jadi Allah Ta'ala beri pemberian dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dengan makna ampun dosa. Kenapa? Kerana Nabi itu sudah terampun dah dosa serta digezek dalam Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nabi Muhammad memang cerak dah apa dosa. Nah, patut apa makna kita minta rahmat nikmat Allah Taala ke atas Nabi Muhammad? Artinya kita minta Allah Taala berikan pemberian dia rahmatullah ay nikmatullahi al-makrunatu bit-ta'zimi. Nah, yang disertakan dengan membesar, mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahiyyatuhu, dan penghormatannya nya Allah. Minta Allah Ta'ala berikan penghormatan Allah al-laiqatu, yang layak, yang patut pada, yang layak bihi, dengan dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia terjemah, dia tafsir dah makna salam dia panggil. Dia tafsir dah makna salam. Makna assalamu ay at-tahiyyatu. Tahiyyatullah. Makna penghormatan Allah yang layak dengan dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kita minta nikmat Allah yang diserta dengan membesar, mengagung, memuliakan Nabi Muhammad. Kita minta penghormatan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, penghormatan yang layak dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Minta kainatani, adalah kedua-duanya selawat dan salam. As-salatu wassalam atau rahmat wa tahiyyat tadi tu. Minta kedua-duanya, tetap kedua-duanya ala man zukira, di atas mereka yang tersebut. Ai man zukira minan nabiyyina wa ahlil baitihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lah. Gitulah tu. Man zukira makna kena ke Nabi, keluarga Nabi, sahabat dan mana-mana orang yang mengikut jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Man zukira tu ai minan nabiyyi. Wah itu minan nabiyyi wa ali baitihi, wa sahbihi wa man tabi'ahu. Begitu tak apa? Tu makna dia. Baik. Wal makna, dan bermula maknanya lagu mana? Dia kata annan nazimah, sesungguhnya penyair nazim Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ni ansya'a, menumbuh atau menerbitlah. Ia nazim ni as-salata wassalama, akan selawat dan salam alaihim, ke atas mereka itu man zukir. Mereka itu yang tersebut. Ai minan nabiyyi wa ahli baitihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Tu. Faka'annahu, maka seolah-olahnya. Faka'annahu, maka seolah-olahnya. Qala, berkatalah oleh nazim. Seolah-olahnya nazim kata lagu ni. Dia kata mana? Utlub minka, aku tuntutkan daripada engkau. Atlub atau utlub lah dia. Atlubu minka, aku tuntutkan daripada engkau ya Allah ar-rahmata, akan rahmat, al-makrunata bit-ta'zimi, yang bermula rahmat itu disertakan dengan membesarkan Nabi Muhammad SAW, dan yang lain yang tersebut wa tahayyatal uzma, dan perhormatan yang agung, allati, yang bermula penghormatan yang agung dan rahmat yang diserta dengan keagungan itu balaghatid darajatal quswa, yang menyampaikan akan derajat yang tinggi. Tu. Jadi nak cerita katanya jumlah summas salatu wassalamu sarmada ala nabi ila akhir ni orang panggil jumlah khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Tu jumlah khabariyah lafzan wa du'aiyah maknan. Pada lafaznya khabar, cerita.
Pada lafaznya ialah khabar cerita. Tapi pada maknanya ialah doa. Utlub mana atlubu, aku tuntut, aku minta. Itu maknanya. Atlub mana aku minta. Karena doa-doa ni dengan makna talabu syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' biniyatil ibadat. Itu dia panggil doa. Nah, itu dia panggil doa. Apa? Tuntut daripada pihak yang rendah kepada pihak yang lebih tinggi atas wajah merendahkan diri serta dengan niat ibadat. Itu dia panggil doa. Kalau orang panggil hak daripada tinggi kepada pihak yang rendah, itu dia panggil amar, perintah. Kalau hak orang panggil sama setorah, dia panggil iltimas. Iltimas. Mana tuntut daripada pihak yang sama darjat kedua-duanya tu, dia panggil ajak. Iltimas ni mana ajak. Jom, mari. Itu mana? Kita sama setorah, tak ada duk beza mana dak tu ni. Kalau kita ajak, kita suruh ke apa hari-hari, itu orang panggil ajak, iltimas dia panggil. Sebab apa? Sebab kita tu sama sedarjat, sama setorah. Tapi kalau tok guru suruh anak murid, itu bukan orang panggil iltimas, itu dia panggil amar, perintah. Kerana martabat guru tu tinggi daripada murid. Atau bapak suruh anak pergi basuh kereta, itu orang panggil amar, perintah. Talabul syai' minal a'la ilal adna. Itu orang panggil ala wajhi takalluf, atau wajah nak memberati, ataupun ala wajhi takalluf wa ta'addub, atau nak mengajarkan akhlak adab. Itu dia panggil amar, dia panggil perintah, suruh. Jangan pula kita kata abah kita minta tolong. Minta tolong, hai. Abah aku suruh, perintah aku. Gitu. Abah aku minta tolong. Apa mu tinggi pada abahmu? Martabat. Tak boleh itulah. Abah aku suruh aku kelik. Gitu. Bukan abah aku minta tolong aku kelik. Okey, kita minta tolong kelik. Minta tolong apa? Abah kita martabat tinggi, kita martabat anak ni rendah. Jadi, bila orang panggil martabat tinggi suruh pada martabat yang rendah ni, orang panggil tuntut situ dengan makna perintah, amar. Tapi bila kita orang martabat rendah minta pada hak martabat tinggi. Anak minta ngapa? Itu ni. Atau murid minta untuk guru. Itu dia tak panggil amar, tak panggil suruh. Dia panggil apa? Doa. Doa. Itu ni. Cumanya bezanya doa minta dengan Allah Taala ni orang panggil ibadat. Niat ibadat. Bukan kata Tuhan tak tahu dah. Namun kita berdoa kata Tuhan tak tahu tak? Kafir dia boleh doa situ, kafir dah. Bila duk doa tu kafir dah hanya. Tu. Baik. Kalau gitunya jumlah ni orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah ma'anan. Pada maknanya ialah doa minta dengan Allah Taala. Atlubu minka, aku mintakan daripada engkau, aku tuntut, aku mintakan daripada engkau. Ya Allah, minta apa? Ar-rahmata, akan rahmat, akan nikmatmu. Al-makrunata, yang disertakan nikmat tersebut bita'zimi, dengan pengagungan, dengan membesarkan, dengan memuliakan. Wa tahayyata, atau berkata ar-rahmata, aku minta juga kehormatan engkau al-uzma, yang sangat agung, yang besar. Tu. Allati balaghatid darajatil quswa, yang sampailah orang panggil apa? Tahayyah, penghormatan dan rahmat nikmat tadi itu ad-darajatul quswa, akan darjat yang tinggi. Akan darjat yang paling tinggi, yang begitu. Bapa tu minta li ta'zimiha. Tu kerana nak mengagungkan tiap. Li ta'zimiha, li ta'zimiha, kerana keagungannya. Gitu Ada siapa dia ada? Ustaz Fuad itu ada. Ustaz Azwan kita ada ke lari tubik tidur ni.
Ada. Ada Ada. saja. Baru nak jawab tak kerti. Li ta'zimiha, kerana keagungannya nya darjat. Gitu ada kata. Ha tu klik pada darajat tadi lah kok. Li ta'zimiha, kerana keagungannya nya darjat. Haula'il mazkurina, mereka itu yang tersebut mereka itu. Mereka itu yang tersebut mereka itu. Gitulah tu. Rasa-rasanya gitu dah. Tidak ada rasa lah. Yakin dah tu. Li ta'zimiha, kerana keagungannya nya darjat. Haula'il mazkurina, mereka itu yang tersebut itu. Siapa? Nabi, keluarga, sahabat dan mereka yang mengikut. Cuma kena ingatlah. Nah, nikmat yang kita pohon dengan Allah Ta'ala, hormat daripada Allah Ta'ala kepada Nabi, itu berbeza dengan apa yang kita minta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan mantabi'. Tak sama. Tu sebab tu kalau biasa selawat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana diulangkan ala 2 kali tu isyarat kata bahawasanya salli wa sallim yang kita pohonkan dengan Allah Ta'ala tu turun kepada Nabi kita berbeza dengan apa yang diturunkan kepada keluarga Nabi kita dan sahabat Nabi kita dan sebagainya. Kenapa? Tidak boleh sama level. Berbeza dengan Syiah. Sebab tu Syiah ni dia tak selawat macam kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita gitu. Fuk Syiah dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dia tak ada ala tu. Kenapa tak ada ala? Pertamanya mereka berpegang dengan hadis maudhu'. Konon-kononnya Nabi kata la tufassilu baini wa baina ahli bi'ala. Jangan kamu ceraikan la tafsiluni aw la tufassiluni baini wa baina ahli bi'ala. Jangan ceraikan antara aku dengan keluarga aku dengan kalimah Allah. Itu bukan hadis Nabi lah, maudhu' lah. Kemudiannya, yang keduanya, di sisi Syiah, Nabi dan keluarga Nabi itu sama setara. Artinya keluarga Nabi itu maksum seperti mana Nabi. Dan nikmat, rahmat, tahayat, salam yang dipohongkan kepada Allah Ta'ala, yang dipohongkan daripada Allah Ta'ala untuk keluarga Nabi pun sama persis dengan apa yang dipohong kepada Nabi Muhammad SAW. Itu fahaman Syiah dah. Adapun kita tidak. Lain dah. Wa qawluhu wa qawlun nazimi, dan bermula perkataannya perkataan bagi nazim sarmadan tu aida iman. Tu selama-lamanya. Itu. Selama-lama. Bermula rahmat dan selamat tadi tu. Bermula nikmat yang disertakan dengan membesarkan Nabi serta penghormatan yang sangat agung. Itu kita pohon selama-lamanya. Itu mana? Tu pohon selama-lamanya. Sarmada aida iman. Wa qawluhu wa qawlun nazimi ala nabiyyi. Ala nabiyyi. Baca guana ala nabi tu. Takut kita baca ala nabi khairiman qad wahada. Tak kena. Baca ala nabiyyi. Makruh halkan dibacakan nabiyyi tu bitasydidil ya'i. Dengan tasydid kan ya. Jangan baca takhfif, jangan. Baca dengan tasydid. Disabedukan. Diterjahkan kaya tu. Bitasydidil ya'i. Ditasydid kaya. Nabi-nabi ni. Minan nubuwati ay ma'khudun. Diambil asalnya. Istiqa asal tempat terbit, tempat ambilnya. Minan nubuwati, daripada nubuwah. Nubuwati. Apa makna nubuwah tu? Wahwa dan ia an-nubuwah tu al-makanul murtafi'u. Ialah tempat yang tinggi. Tu makna nubuwah ni artinya tempat yang tinggi. Tu. Asal dia panggil makna nubuwah tu ialah al-makanul murtafi'. Alhamdulillah. Al-makanul murtafi'u artinya tempat yang tinggi. Kalau gitu summiyan nabiyyu, dipernamakan nabi itu bihi ay bin nubuwah. Kerana apa? Li'annahu, kerana sesungguhnya nabi tu. Li'annahu ay li'annan nabiyya. Kerana sesungguhnya nabi ni marfu'ur rutbati. Ialah yang ditinggikan
pangkat darjatnya. Itu. Marfu'ur rutbati, mana yang ditinggikan. Orang yang ditinggikan pangkat darjatnya. Tu. Au rafi'ur rutbati. Tu. Jadi pakai makna maf'ul pun boleh. Isi maf'ul. Nah, pakai makna isi fa'il pun boleh. Gitulah. Nah, makna nabi itu dengan makna marfu'ur rutbah, yang ditinggikan martabat, atau rafi'ur rutbah, yang tinggi. Yang meninggilah akan darjat. Atau rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Baca lagi tu. Baca banyak sikit. Rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Mana orang yang meninggikan akan darjat man tabi'ahu, mereka yang mengikut akan dia, akan Nabi tadi tu. Tu. Jadi tu. Nubuwah ataupun Nabi itu. Nah, Nabi itu asal yang diambil daripada nubuwah. Nubuwah dengan mana asalnya al-makanul murtafi'. Apa dinamakan Nabi itu dengan nubuwah, dengan Nabi? Karena dengan makna apa? Boleh dengan makna marfu'ur rutbah. Nabi itu sendiri orang yang ditinggikan darjat dia. Atau boleh pakai dengan makna isim fa'il. Mana? Rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Mana dia Nabi ni orang yang meninggikan akan martabat orang-orang yang mengikut akan dia Nabi. Lihat ni. Tu kita jadi mulia, kita jadi hebat, kita jadi tinggi. Kerana apa? Kerana ikut Nabi. Kalau kita tak ikut Nabi, tak ada apa-apa pun harga kita ni. Nah, seberat sayap nyamuk pun tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita tu jadi mulia, jadi tinggi? Kerana kita ikut Nabi Muhammad. Tu. Jadi Nabi tu yang meninggikan akan martabat orang yang mengikut dia. Sejauh mana kita ikut Nabi Muhammad, setinggi itulah terangkatnya martabat kita. Jadi Nabi itu rafi'ur rutbati man tabi'ahu, orang yang mengangkatkan martabat mereka yang mengikut akan dia, akan Nabi. Gitulah. Tu. Au bil hamzi. Ataupun kita baca ke an-nabi au bil hamzi ni atah kata bit tasydidi. Atah kata bit tasydidi. Atah situ. Mana pasal pepak barunya wa qauluhu wa qaulun nazimi ala nabiyyi, dan bermula perkataan baginya bagi Nazim ni, bermula perkataannya nyonya bagi Nazim ni ala nabiyyi. Ala nabi itu boleh juga makruh hal kali baca ke nabi itu bil hamzi, dengan hamzah. Nabi gitu ya. Tidak bitasydid. Kalau tasydid ke ya itu asal daripada nubuwah. Kalau baca dengan hamzah, nabi. Nabi gitu ya. Alan nabi, alan nabi tidak tasydid ke ya. Baca bil hamzi. Itu diambil daripada mana? Nah, diambil daripada mana asal kalau panggil baca dengan nabi, tak baca dengan tasydid nabiyyi. Kalau baca nabi gitu, makhuzun diambilkan dia, takdirlah diambilkan dia nabi itu asal perkataannya minan nabai, daripada naba. Minan nabai bukan baca minan nabai, minan nabai. Apa? Nabai itu makruh akan dibacakan nabai bitahrikil ba'i, dengan dibariskan ba. Jangan baca an-nabai, baca an-nabai, baca baris ke ba. Berbariskan ba, bitahrikil ba'i. Wahwa, dan ia an-naba, naba ni. An-naba'u ni, makna apa an-naba'u? Ay al-khabaru, khabar. Tu kenapa? An-naba'u dengan makna khabaru? Li'annahu mukhbirun. Nah, karena dia tu ialah mukhbirun, orang yang mengkhabarkan, pemberitahu, mukhbir. Au mukhbarun, atau dia yang diberitahu. Diberi khabar. Mukhbarun makna orang yang diberi khabar. Kalau mukhbirun, dia yang memberi khabar. Kalau mukhbarun, dia yang diberi khabar. Diberi khabar daripada siapa? Anillahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada tu ni. Jadi kalau baca Nabi, itu daripada an-naba'u. Mana apa? Al-khabar. Berapa al-khabar? Karena dia tu yang memberi berita, penyampai khabar, pembawa berita, atau dia yang diberikan berita daripada Allah Ta'ala. Mukhbarun anillah. Yang dikhabarkan daripada Allah. Yang diberi khabar daripada Allah Ta'ala. Nah, gitu kan? Tu. Boleh deh? Tu. Tengok. Fahuwa maka ia. Maka ia mana? Fahuwa maka ia nabi-nabi ni. Fahuwa maka ia nabi yung ni. Ala kilaihima. Di atas tiap-tiap daripada kedua. Tiap-tiap daripada dua wajah tu lah. Tu. Di atas tiap-tiap daripada kedua wajah tadi tu. Gitu deh. Fahuwa maka ia nabiyun ni ala kilaihima. Di atas tiap-tiap daripada kedua. Dua mana? Dua wajah tadi. Mana nabiyun atau nabi. Nabi. Gitu. Di atas tiap-tiap daripada dua wajah. Gitu kok. Khabarnya fa'ilun. Ialah fa'ilun. Atas wazan fa'ilun. Tu nabiyun. Nabi. Itu atas wazan fa'ilun. Gitu deh. Tu. Tapi bimakna fa'ilin atau maf'ulin. Dengan makna fa'il atau maf'ul. Jadi tak ada apa tu yang nak cerita kata. Tiap-tiap daripada kita baca nabiyun bitasydid. Asal daripada nubuwah. Itu pun boleh dengan makna fa'il, dengan makna maf'ul. Kalau kita baca nabi daripada an-naba, itu pun boleh dengan makna fa'il, dengan makna maf'ul. Tu mukhbirun fa'il, dengan makna fa'il. Isim fa'il mana? Pembawa berita gembira. Kalau orang panggil mukhbarun anillah, itu dia panggil dengan makna maf'ul. Gitulah. Kalau dengan makna marfu'ur rutbah, itu dengan makna maf'ul. Kalau rafi'ur rutbati man tabi'ahu, itu dengan makna fa'il pula dia. Gitu. Jadi dua-dua boleh pakai dua makna laka situ tu. Boleh pakai makna fa'il, boleh pakai makna maf'ul. Gitulah. Habis itu. Kemudian katanya lagi syarah wa abbaran nazimu dan telah mengibaratlah oleh nazim bin nabiyyi. Nazim dia ibarat dengan nabiyyi. Walam padahal tidaklah yu'abbir mengibarat oleh nazim bir rasuli. Bapa nazim dia tidak ibarat. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasuli khairi man qad wahaba. Boleh ke? Tak ada masalah apa nak ibarat dengan rasul pun kena dengan Nabi Muhammad ke? Tapi dak, nya ibarat dengan nabi. Apa yang ibarat dengan nabi tidak diibarat dengan rasul? Isyaratan. Ialah sebagai isyarah. Mana isyarah ni i'lamun bi khafiyin. Pemberitahuan dengan secara halus. Dengan secara halus lah maknanya isyaratan, mana pemberitahuan dengan secara halus. Ila annahu kepada bahawasanya ila annahu kepada bahawasanya yastahiqqus salata wassalama biwasfin nubuwati kama yastahiqquhuma biwasfir risalati. Itu. Tu ni ilat pertama ni, isyaratan ni ilat yang pertama. Kenapa kau mengibarat oleh nazim dengan nabi tidak dengan rasul? Isyaratan, kerana nak memberitahu dengan secara halus kepada bahawasanya diberhakkan akan selawat dan salam tu dengan semata-mata sifat kenabian. Kama yastahiquhuma, seperti mana barang dimustahakkan kedua-duanya selawat dan salam tu biwasfir risalati, dengan semata-mata disifatkan dengan kerasulan. Tu. Maknanya nak cerita katanya bahawasanya seseorang yang jadi nabi pun berhak selawat salam walaupun dia bukan rasul. Sebagaimana rasul tu berhak selawat dengan salam, begitu jugalah orang yang disifatkan dengan nabi pun
berhakkan dengan as-salah wassalam. Itu satu ilat. Wa muwafiqatan atau wa muwafaqatan. Tu atah berkata isyaratan. Ai wa abbaran nazimu bin nabiyyi wa lam yu'abbid bir rasuli muwafiqatan. Muwafaqatan. Ada telah mengibaratlah oleh nazim. Dan mengibaratlah oleh nazim dengan nabi padahal tidak mengibaratlah oleh nazim dengan rasul muwafiqatan kerana muwafaqatlah ia nazim liqaulihi bagi firman-Nya Allah Taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tengok. 'Alan nabiyyi ada. Jadi Allah Taala dalam Quran kata innallah sesungguhnya Allah wa malaikatahu. Nah, innallaha dan sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya yusalluna senantiasa olah mereka itu berselawat 'alan nabiyyi di atas nabi. Jadi kerana nak muwafaqat dengan Al-Quran, maka kerana itulah mengibarat oleh nazim dengan alan nabi, tidak alar rasuli. Habis itu. Wa qawluhu wa qawlun nazimi khairi man qad wahada. Khairi man qad wahada. Tu bil jarri. Tu baca khairi itu i'rab bil jarri dengan jarkan khairi. Bapa baca khairi dengan jar. Bil jarri baca dengan khairi dengan jarkan khairi itu badalun ialah sebagai badal minan nabiyyi bagi nabi. Au sifatun lahu atau sifat baginya bagi nabi. Boleh nak i'rab dua wajah. Nak jadi i'rab jadi badal boleh. Nak i'rab jadi sifat bagi nabi boleh. Tak ada apa sekali itu. Maka sebab itulah dijarkan khairi, tak baca khairu khaira dak. Alan nabiyyi khairi, tidak baca khairu khaira dak. Tu. Wa yajuzu dan haruslah an-nasbu oleh menasab. Boleh ke? Harus nak nasab boleh. Khaira boleh. Tapi i'rabnya ala annahu tu. Ai in jaraina ala annahu jika kita menjalani di atas bahawa sesungguhnya khairi tadi itu maf'ulun ialah jadi maf'ul li fi'lin mahzufin bagi fi'il yang dimahzuf. Itu macam alan nabiyyi khairaman qad wahada boleh tak? Boleh. Tapi khaira segitu tu bukan badak ataupun sifat bagi nabi dak lah. Lepas tu jadi apa? Maf'ul bagi fi'il yang dihazah, yang dibuat. Pas takdir mana? Wa takdiru dan bermula takdirnya, takdir hak fi'il hak mahzuf tadi tu. Fi'il yang dibuang tadi tu takdir lagu mana? Amdahu. Tu au a'ni. Ada. Amdahu mana aku pujikan. Tu. Au a'ni aku maksudkan, aku tujukan. Boleh tak? Jadi kata summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairaman qad wahada. Ayat hawana baca khaira tu. Ai ani khairaman. Aku maksudkan nabi tadi tu khaira akan yang terbaik, yang baik, yang sebaik-baik, yang sebaik-baik mereka yang mengesah ke Allah Taala. Boleh tak? Atau kita kata amdahu aku pujikan. Puji siapa? Khaira akan yang sebaik-baik man qad wahada. Mereka yang mengesah ke Allah Taala. Boleh tak itu? Boleh lakulah. Jika soal makna, soal i'rab. Ini. Begitu dah. Habis itu. Wa yajuzu raf'u. Dah harus juga nak baca rafa' boleh. Khairu boleh. Tu. Tapi baca khairu tu ala annahu di atas bahawa sesungguhnya i'rab dia khabarun li mubtada'i mahdzufin. Jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Baca khairu boleh. Summa salat wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qad wahada. Wana baca khairu. Ayat dia jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Pas takdir mana? Wa takdiru dan bermula takdir mubtada' yang dihazah tu. Huwa. Tu. Huwa.
Bermula ia. Ia apa? Ia Nabi yang diselawat salam tadi tu. Khairu. Ialah sebaik-baik man qad wahada. Mereka yang sesungguhnya mengesahkan ke Allah Ta'ala. Boleh tak? Lepas tu hak rajih kat mana? Tengok. Tengok. Sama sebiji macam kitab Kifayatul Awam. Dah? Kitab Kifayatul Awam tu kalau sahabat-sahabat duk tengok dalam page saya tu kan. Ada setiap malam duk baca Kifayatul Awam. Kalau masa luar-luar saya baca lah. Kalau ni sampai ke siri 42 dah kalau tak silap. 41 ke 42 gitu lah. Sebiji. Nak lebih kurang. Tu nak lebih kurang baca. Penerangan dia tu nak lebih kurang. Kalau dia katakan wahaza dan ini macam ini mana? Ini baca dengan marfu' ni, dengan rafu'. Baca dengan khairu ni. Huwal aula, ialah wajah yang terlebih utama min jihati ta'zimi, daripada pihak nak membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ni. Tu. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam bunyi kena tak ingat dah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Apa tak ingat dah. Biar gitu juga lah. Mana baca dengan rafa' tu lebih aula. Pelik tadi. Nah, orang dengar tu jadi pelik. Orang kata salah nahwu awak baca tu, khairu tu. Nah, khairi lah betul. Ayat dia yadah pada wajah nahwu i'rab memanglah lebih tepat khairi kerana jadi sifat bagi nabi ataupun badal. Nah, atau badal bagi nabi. Tapi dari segi balaghah, dari segi balaghah ayat dia. Dari segi balaghahnya baca dengan rafa' tu lebih afdal, lebih aula. Apa? Kerana mempunyai makna mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil sudut balaghah tu dah. Tu jadi dari sudut balaghah, baca lebih aulanya ialah khairu man qad wahada. Nahu i'rab mana? Nahu tetap nahu tu tak ada lah. Wajah dia i'rabnya jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf, takdir dia huwa. Tu. Dari segi sudut balaghahnya baca khairu itulah lebih afdal. Nahu tak secara lah. Betul dah semata-mata. Apa jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf, takdirnya huwa. Bapa baca khairu tu lebih afdal min jihati ta'zimi. Lebih aula kerana pada pihak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakunal ismul syarifu, supaya jadilah nama yang mulia tu marfu'an, jadi apa? Marfu'an, terangkat tinggi. Wa umdatan, jadi umdah. Umdah ni makna apa? Allahumma salli. Umdah ni berapa kali dah jumpa kata umdah ni? Tak ingat kau mau nak terjemah kan? Umdah ni maknanya teras, terah. Jadi terah. Nah, jadi apa yang panggil? Tepat nyaceh hak atas tu. Tu umdah. Marfu'an wa umdatan. Jadi tinggi. Serta jadi apa? Benda hak umdah, hak paling nyaceh kali hang gitu. Tak ingat terjemah kan sini. Umdah kita cari sendirilah yang dalam kamus ya. Lebih kuranglah maknanya. Supaya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu terangkat tinggi dan jadi jadi orang panggil penyacir tinggi sekali. Tu. Kama anna madlulahu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi. Seperti mana barang anna madlulahu, sesungguhnya madlul isim tadi tu. Madlul nama yang mulia tu. Madlul tu makna yang ditunjuk. Benda yang ditunjuknya nama tu marfu'ur rutbati. Ialah yang diangkat tinggi pangkat. Wa umdatul khalqi. Jadi umdah, pucuk usul, teras bagi makhluk. Tu umdah tu makna teras, penyacir. Penunggu bagi makhluk. Nak kata penunggu, penyacir, usul, teras. Ikut gila, buh gila sampai. Wa umdatul khalqi. Itu. Sebagaimana
Madlu bagi nama Muhammad ni sendiri ialah hakikatnya marfu'ur rutbah, yang diangkat tinggi martabat, wa umdatul khalqi, dan penunggu puca usul terah. Nah, tiada seri bagi makhluk. Begitulah. Tu nama dia pun biar kita angkat tinggi juga. Tu. Tu. Dalam kitab Kifatul Awam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun. Dia buat gitu. Bukan Muhammadin tak. Sayyidina Muhammadun. Pelik dia. Apa jadi Muhammadun? Jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Huwa. Siapakah dia penghulu kami? Huwa Muhammadun. Baca dengan Muhammadun lagu tu. Dari sudut balaghah. Itulah aula. Kenapa? Mengagungkan Muhammadun. Nama yang mulia iaitu Nabi Muhammad SAW. Muhammadun. Nah. Sebagaimana tuan musamma yang dipernamakan dengan Muhammad itu sendiri orang yang terangkat tinggi pangkat dan jadi penunggu usul teras bagi sekalian makhluk, gitulah namanya biar juga tinggi. Itu kalau tak silap saya dalam kitab Kifayatul Awam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin boleh. Muhammadin tu jadi tadilah badal bagi sayyidina. Kalau baca Muhammadan boleh juga jadi maf'ul bagi PA yang dihazah. Tapi hak afdal macam mana? Muhammadun. Tu Ustaz Fuad jaya sekali buat pelik pada orang. Ada tu ni. Berucap mula-mula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun. Kata bodoh Ustaz Fuad tak reti nahwu ni. Nahah ni. Ayat dia bukan aku bodoh, mu tu bodoh balaghah ayat dia. Nahu iza sahal makna sahal i'rab mata dah. Pak aku dah baca Muhammad tu kenapa? Kerana balaghahnya nak meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu ngaji nahu aku ngaji balaghah tinggi dah ayat dia. Ayat gitu Ustaz Wa'awi. Habis itu. Wal makna anna nabiyya huwa afdalu jami'il muwahhidina. Wal makna, dan bermula makna bait pula. Ni makna bait syair pula. Apakah makna bait syair? Nabi itu khairu man qad wahada, yang sebaik-baik mereka yang sesungguhnya benar-benar mengesahkan Allah Taala. Wal makna, dan bermula makna bait lagu tu, bait tak syair tadi tu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa, ialah Nabi ni, afdalu jami'il muwahhidina, ialah yang paling lebih daripada sekalian orang-orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Tu. Kenapa dia paling lebih? Ilak pada kata afdalu jami'il muwahhidina. Li'annahu, kana sesungguhnya halawasya'an. Lam halawasya'an ni, jumlah lepas dia itulah tafsir bagi dhamirnya tu. Li'annahu, kana sesungguhnya lamma, tak kala mana, syaqqa sayyiduna, membelahlah, syaqqa sayyidana. Itu deh. Tak kala membelahlah. Salah. Syaqqa sayyiduna Jibrilu wa Mikailu sadrahu asyarifa inda halimata ba'da an fasalathu minar radha'a minar radha'a i'tabara fadlahu wa syarafahu wa qasahu bi fadli ghairihi farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dawil fadli wasyarafi. Nak berhenti situ dulu tu. Panjang sikit tu. Nah. Kita berhenti situ dulu dah. Boleh dah, Ustaz Mak dah. Wal makna anna nabiyya dah. Berhenti situ dulu. Ada dua soalan. Dia kata. Ada dua soalan, boleh? Ada soalan kalau ada. Soalan. Tak apa tak ah.